Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Rizal bin Ahmad, pensyarah program Diploma Teknologi Maklumat dari Kolej Vocational Ipoh. Bersua lagi kita dalam kursus DKB 2343, Server Installation and Configuration dan kursus DKB 4313, Administering Server. Kelas hari ini adalah pengenalan penggunaan DNS Server dalam Windows Server 2012. Dalam sesi pembelajaran hari ini, anda akan dapat melihat konfigurasi asas DNS Server dalam Windows Server 2012 dan anda akan dapat menambah rekod DNS. Baiklah, dalam dunia komputer, komputer tidak menggunakan nama seperti yang dilakukan oleh manusia. Ya, komputer menggunakan nombor kerana itulah cara komputer atau peranti lain berkomunikasi melalui rangkaian, iaitu menggunakan nombor seperti alamat IP atau IP address. Kita sebagai manusia sebaliknya terbiasa menggunakan nama. Ya, contohnya Ali, Kelvin, Siva. Kita akan memanggil Ali sebagai Ali. Dan bukannya kita memanggil Ali dengan nombor. Ya. Oleh itu, untuk merapatkan jurang komunikasi antara komputer dan manusia dan untuk menjadikan komunikasi lebih mudah, maka DNS diwujudkan. DNS bermaksud Domain Name System. DNS inilah yang mengubah nama kepada nombor. Atau untuk lebih spesifik, mengubah nama domain ke alamat IP. Oleh itu, jika anda memasukkan alamat web atau web address ke dalam web browser anda, DNS akan mengubah alamat tersebut menjadi nombor. Kerana satu-satunya perkara yang komputer tahu adalah nombor. Jika anda ingin pergi ke laman web tertentu, contohnya google.com, anda akan membuka web browser anda dan menaip nama domain tersebut, iaitu google.com. Katakan saya ingin membuka shopee.com. Secara teknikal, saya tidak perlu menaip shopee.com untuk ke laman web Shopee. Saya boleh memasukkan alamat IP laman web server Shopee jika saya tahu apakah alamat IP tersebut. Sekejap, saya dapatkan alamat IP berkenaan dahulu. Dengan menggunakan koman nslookup shopee.com, saya dapati bahawa alamat IP web server shopee.com adalah 103.115.78.65. Dan apabila saya copy alamat IP berkenaan dan pastekannya ke web browser saya, laman web Shopee terpapar di web browser saya. Tetapi oleh kerana kita tidak terbiasa menghafal dan berurusan dengan nombor, terutamanya apabila terdapat berjuta-juta laman web di internet, kita memasukkan nama domain dan membiarkan DNS mengubahnya menjadi alamat IP untuk kita. Jadi kembali kepada contoh tadi. Apabila saya menaip shopee.com di web browser saya, komputer saya akan menghubungi DNS server dan seterusnya akan mencari shopee.com melalui pengkalan data di web server tersebut. Dan setelah itu barulah komputer saya dapat berkomunikasi dengan web server Shopee bagi mendapatkan laman web. Oleh itu, DNS secara dasarnya berfungsi seperti senarai konteks di dalam telefon kita. Apabila anda ingin mencari sesuatu nombor telefon, anda tidak mencari nombornya terlebih dahulu, tetapi anda akan mencari namanya terlebih dahulu, kemudian barulah konteks anda akan memberikan nombor telefon tersebut. Baiklah, kita sekarang berada di Windows Server 2012 saya dan saya mempunyai server manager yang sudah dibuka ini. Sekiranya anda terlupa untuk membuka server manager, anda perlu turun ke sudut kiri bawah ini dan klik pada toolbar ini untuk membuka server manager. Okey, daripada tertingkap server manager ini, kita dapat mengetahui bahawa kita telah pun memasang DNS. Ya, kita juga sudah memasang DHCP dan kita juga sudah memasang Active Directory. Jadi kita pergi ke DNS dan apabila kita klik di sini, kita tidak akan mendapat banyak maklumat yang terpapar di sebelah kanan ini. Maklumat apa yang dapat kita lihat di sini adalah DNS server kita sedang berada dalam keadaan online atau berada dalam talian. Untuk mentadbir DNS service di server ini, apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu menggunakan menu Tools. Dan apabila kita klik di sini, ini akan menyenaraikan kita semua tools untuk servis-servis yang telah dipasang di server kita ini. Disebabkan kita ingin melakukan konfigurasi pada DNS, kita klik pada DNS dan ini memberikan kita satu control panel untuk kita berinteraksi dengan DNS server kita. Iaitu kita mendapat control panel MMC ini atau nama penuhnya Microsoft Management Console. Okey, kita sekarang berada di DNS. Dan di bawahnya kita dapat melihat nama server kita. Sebab kenapa tertera server -DC1 di sini adalah kerana saya telah menamakan server ini sebagai server -DC1. Jika saya klik drop down menu di sebelah kiri ini, kita akan mendapat beberapa option di bawahnya.
Kita tidak akan membincangkan sebahagian besar option-option di bawah ini dalam kelas hari ini. Perkara pertama yang ingin saya tunjuk adalah jika kita right click pada ikon server -DC1 ini, kita akan mendapat beberapa option ini. Ya, kalau kita pergi ke all task, ya, kita akan dapat melihat bahawa kita mempunyai kemampuan untuk start, untuk stop, untuk pause, resume dan restart DNS service kita. Ya, perlu kita tahu bahawa semua program di dalam server kita ini adalah servis. Dan kadang-kadang anda perlu restart servis tersebut sekiranya anda membuat pengubahsuaian pada servis. Setelah anda membuat pengubahsuaian pada satu-satu servis, adalah amalan yang baik untuk kita restart servis tersebut untuk memastikan bahawa semua pengubahsuaian konfigurasi yang anda buat tadi telah disimpan atau telah di-save dan dilaksanakan oleh server. Untuk hari ini, option yang akan kita tinjau adalah forward lookup zone. Ya. Forward lookup zone inilah yang akan memetakan sesuatu nama domain atau nama host ke alamat IP. Kita turun ke kvepo.com. Jika anda masih ingat, semasa kita mencipta domain controller tempoh hari, saya meletakkan kvepo.com sebagai nama domain. Seperti mana yang dapat kita lihat di dalam skrin ini, terdapat beberapa maklumat di sebelah kanan ini. Antaranya sites, TCP, UDP dan sebagainya. Ya, apa yang ingin saya tekankan adalah bahagian ini. Yang mana inilah rekod sebenar DNS kita. Kita dapat melihat bahawa terdapatnya komputer bernama DC1. Dan ia merupakan sejenis host A dan alamat IP-nya 192.168.0.2. Jadi, server -DC1 memetakan ke alamat IP 192.168.0.2 dan ia merupakan alamat IP statik. Nanti apabila semakin banyak komputer di rangkaian anda yang menyambung ke server ini, senarai nama domain atau nama host dan juga alamat IP akan semakin bertambah di sini. Ya, jadi jika anda mempunyai 1000 komputer yang berbeza di rangkaian ini yang menyambung ke server ini, maka anda akan mendapat 1000 senarai di bawah ini. Oleh kerana sekarang saya mempunyai hanya satu saja komputer di rangkaian ini, jadi sebab itulah ia hanya menyenaraikan server -DC1 ini saja. Katakan saya mempunyai sebuah printer dan saya mahu kongsikan printer tersebut ke rangkaian dan saya mahu semua orang dapat menyambung ke printer itu menggunakan nama domain. Ya, contohnya nama pencetak dan bukan menggunakan alamat IP. Untuk itu, saya right click di kvepo.com dan saya boleh tambah rekod di sini. Iaitu saya klik pada new host A atau AAAA. Jadi saya buat satu rekod untuk pencetak. Dan alamat IP-nya saya letakkan sebagai contohnya 192.168.0.50. Dan saya biarkan default di bawah ini dan saya klik add host. Dah, rekod ni telah pun berjaya dibuat. Ya. Jika kita lihat di sini, saya telah menambah rekod supaya pencetak memetakan ke alamat IP 192.168.0.50. Jika saya cuba membuka command prompt sekarang dan saya cuba melakukan ping pencetak, ia akan cuba melakukan ping ke alamat IP 192.168.0.50. Kerana saya sebenarnya tidak mempunyai pencetak ini di sini sekarang, maka ia tidak akan respon. Tetapi inilah bagaimana pemetaan DNS atau DNS mapping berfungsi. Ya. Tadi saya telah ciptakan satu rekod di sini iaitu pencetak bersamaan dengan 192.168.0.50 dan ketika saya cuba melakukan ping pada pencetak, ia sebenarnya melakukan ping kepada 192.168.0.50. Inilah perkara utama yang saya mahu anda fahami hari ini, iaitu bagaimana kita pergi ke server dan kita mengetahui bahawa servis DNS kita telah pun dipasang di server kita dan bagaimana untuk kita masuk dan melihat konfigurasi asas DNS server tersebut. Kelas hari ini adalah setakat ini sahaja, iaitu konsep asas untuk DNS. Dari sini nanti kita akan melakukan beberapa perkara yang lebih menarik kepada server kita di dalam kelas yang akan datang. Saya Muhammad Rizal bin Ahmad dan selesailah kelas pengenalan penggunaan DNS server dalam Windows Server 2012. Saya berasa seronok mengajar kelas hari ini dan tidak sabar untuk bertemu anda lagi dalam kelas yang akan datang. Semoga kita berjumpa lagi.